Hari ini saya akan membincangkan tentang peralihan kerajaan PRU 14 bersama kumpulan saya lah, seperti Aiman Sani, Fakri dengan saya. Okay, terusnya ini adalah isi kandungan. Kami akan memberitahu pengenalan antara parti yang telah bertanding, pemimpin setiap parti, proses pilihan raya, garis masa, pembubaran DUN dan Parlimen, parti dan pemimpin, keputusan, kesimpulan dan last sekali pengajaran. Okey, apa itu PRU14? PRU14 ialah pilihan raya yang diadakan pada 9 Mei 2018 setelah Parlimen dibubarkan pada 7 April 2018. Tempoh pengar Parlimen mengikut Perlembagaan Malaysia ialah 5 tahun sejak mula bersidang, iaitu sehingga 24 Jun 2018, yang di Pertuan Agong bagaimanapun boleh membubarkan Parlimen lebih awal atas nasihat Perdana Menteri. Pilihan Raya Umum Malaysia menggunakan sistem undian pemenang undi terbanyak. Pilihan raya akan dikenalikan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR. Kenapa kita perlu diadakan PRU? Sebab yang pertama, rakyat dapat dikembalikan bagi memilih kerajaan lebih stabil banding sedia ada. Yang kedua, dapat memulihkan ekonomi negara. Ini bendera kita lah. Dan di Malaysia mempunyai 222 kerusi kerusi ke Dewan Rakyat. 112 kerusi diperlukan untuk majoriti yang terdaftar ialah 14,940,624. Banyak guys. Ini antara parti-parti yang mengikuti PRU, antaranya Pakatan Harapan, BN, Gagasan Sejahtera iaitu PAS, itu juga. Okey, ini antara pemimpinnya. Yang pertama, Tun Dr. Mahathir telah menjadi pemimpin parti bagi Pakatan Harapan. Tun Dr. Mahathir bin Mohamad telah memimpin parti Pakatan Harapan sejak 7 Januari 2014. Beliau telah memegang kursi pemimpin di Langkawi. Ini adalah Datuk Seri Haji Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak, telah menjadi pemimpin bagi Parti Barisan Nasional dan ketua bagi Ahli UMNO. Beliau telah memimpin sejak 3 April 2009 dan telah memegang kerusi pemimpin di Pekan. Okay, ini yang seterusnya. Untuk bagi PAS pula, Tuan Guru Datuk Seri Haji Abdul Hadi bin Awang telah memimpin bagi Parti Gagasan Sejahtera, lebih dikenali Parti PAS. Beliau telah memimpin Parti PAS sejak 23 Julai 2002 dan memegang kerusi pemimpin di Marang. Okey, saya akan bagi dekat kawan saya iaitu Fakri. Yes, lepas. Okey, seterusnya proses pilihan raya. Pada 10 April 2018, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Tan Sri Muhammad Hashim Abdullah telah membuat pengumuman bagi perjalanan pilihan raya umum ke-14 setelah mengadakan mesyuarat khas berkaitannya pada hari yang sama. SPR telah menetapkan tarikh-tarikh seperti yang berikut. Bagi menjalankan proses PRU 14 ini, SPR telah melantik 222 orang pegawai pengurus pilihan raya. SPR juga menubuhkan 445 buah pasukan penguatkuasa kempen pilihan raya PTKPR untuk tujuan memantau semua aktiviti kempen pilihan raya sepanjang tempoh rasmi berkempen. Pada pilihan raya kali ini, seramai 259,391 orang petugas dilantik daripada kalangan orang awam untuk pengendalian proses PRU 14, manakala sebanyak 8,989 buah
Premis bangunan akan digunakan sebagai pusat mengundi yang mengandungi semua 28,995 tempat mengundi dan dianggarkan memerlukan belanjawan sebanyak 500 juta ringgit, lebih 100 juta ringgit daripada yang sebelumnya. Berikut ialah garis masa peristiwa utama yang membawa kepada pilihan raya umum ke-14. Dalam jadual ini kita ada tak apa lah, jadual untuk pilihan raya lah. Okey, 28 Mac, Perdana Menteri Datuk Seri Najib bin Tun Abdul Razak membentangkan laporan penyusunan semula Suruhanjaya Pilihan Raya di Dewan Rakyat. 6 April, Najib Razak mengumumkan hasratnya untuk membubarkan Parlimen Malaysia. 7 April, pembubaran rasmi Parlimen. 10 April, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Hashim Abdullah mengumumkan bahawa pilihan raya akan berlangsung pada 9 Mei 2018. 28 April, proses penamaan calon untuk pilihan raya umum bermula dan tarikh akhir 10 pagi untuk penghantaran kertas pencalonan calon. 28 April, tempoh berkempen 11 hari bermula. 5 Mei, pengundian awal bermula. 9 Mei, hari pengundian. Dan 10 Mei, angkat sumpah Perdana Menteri yang baru iaitu Mahathir Mohamad. Pembubaran DUN dan Parlimen. Sementara mana-mana negeri boleh membubarkan Dewan Undangannya secara bebas daripada Parlimen Persekutuan, amalan tradisional adalah untuk kebanyakan Dewan-Dewan Undangan negeri dibubarkan pada masa yang sama dengan Parlimen. Selaras dengan undang-undang di Malaysia, Parlimen serta Dewan Perundangan setiap negeri iaitu Dewan Undangan Negeri akan secara automatik dibubarkan pada genap tahun kelima sidang pertama dan pilihan raya hendaklah diadakan dalam masa 60 hari dari pembubaran melainkan dibubarkan sebelum tarikh yang ditetapkan oleh ketua negeri masing-masing atas nasihat ketua-ketua kerajaan mereka. Selepas pembubaran, sama ada secara automatik atau tidak, sedia ada akan kekal sebagai kerajaan sementara. Kerajaan sementara hanya dibenarkan menerusi komitmen lama dan tidak boleh membuat komitmen baru. Okey, seterusnya parti dan pemimpin. Kesemua 53 parti yang layak bertanding dalam pilihan raya dan mendapat undi dan boleh memilih seorang wakil di Dewan Rakyat. Selain itu, terdapat beberapa calon bebas yang berkecimpung untuk kuasa pilihan tunggal. Pemimpin parti yang menguasai majoriti sokongan di Dewan Rakyat adalah orang yang dipanggil oleh Yang di-Pertuan Agong untuk membentuk kerajaan sebagai Perdana Menteri. Sedangkan pemimpin parti terbesar yang bukan di dalam kerajaan menjadi pemimpin pembangkang. Jadual di bawah menyenaraikan parti yang kini diwakili oleh Dewan Rakyat ke-13. Okey, di bawah ini ada jadual untuk PRU ya. Seterusnya saya akan serahkan slide kepada Aiman Sani. Kesemua 222 kerusi parlimen dan 505 kerusi 12 Dewan Undangan Negeri dipertandingkan dalam pilihan raya umum. Keputusan telah diumumkan oleh pegawai yang pulang selepas 5 petang pada 9 Mei dan kemenangan pada parti PKR iaitu Parti Keadilan Rakyat. So kat sini kita boleh nampak PKR lah yang dapat undian paling banyak kat situ iaitu sebanyak 104 kerusi, manakala yang kedua adalah Barisan Nasional. So kita boleh nampak PKR akan menjadi kerajaan lah, manakala Barisan Nasional akan menjadi pembangkang selepas itu. Okay, next. Okay, kesimpulan
Okay, dalam sistem kerajaan demokrasi berparlimen seperti dipraktikkan oleh Malaysia, mekanisme pilihan raya telah digunakan untuk menentu corak pemerintahan negara. Proses pilihan raya akan melibatkan pengundi, parti-parti politik dan juga kerajaan. Parti-parti politik yang bertanding akan mengisytiharkan calon manifesto masing-masing. Sepanjang tempoh berkempen diadakan, calon-calon yang terpilih akan menjelajah ke seluruh pelosok tanah air dengan membawa ucapan manifesto masing-masing untuk meraihkan sokongan dan seterusnya mempengaruhi rakyat agar memilih parti mereka semasa hari pengundian diadakan. Melalui kempen yang diadakan, rakyat berpeluang menilai personaliti dan juga aspirasi seseorang calon yang bakal mewakili mereka di parlimen kelak. Walau bagaimanapun, setiap calon yang bertanding perlu memenuhi beberapa syarat seperti hendak lawan negara Malaysia dan bermastoting di negara ini. Calon-calon yang didapati melanggar salah satu daripada syarat kelayakan seperti didapati tidak siuman, bankrupt ataupun muslim, memperoleh kewarganegaraan lain dan sebagainya tidak akan dibenarkan bertanding. Okay. Next. Okay, pengajaran yang kita dapat dalam PRU ni, kita sebagai rakyat Malaysia mestilah menjalankan tanggungjawab kita sebagai pengundi. Kita ni rakyat Malaysia mestilah mengundi yang umur 18 tahun ke atas, tak silap saya. So kita tu adalah hak untuk rakyat lah. Yang kedua, menerusi kempen pilihan raya, masyarakat dapat memahami proses pembentukan suara dan pemilihan kuasa rakyat, dapat menghayati, menghormati dan menghargai konsep kebebasan suara. So daripada pilihan raya ni kita juga dapat kita boleh melalui dia untuk membebaskan suara. Untuk kita sebagai rakyat, kita nak yang kerajaan yang baik. So daripada kempen pilihan raya ni juga kita boleh tentukan siapa kita punya kerajaan dan siapa juga kita punya pentadbir. So kita sebagai pengundi mestilah memilih pemimpin yang berjamin masa depan agar negara kita aman. So kita sekarang yang macam kita nombor 2 tadi, kita sebagai pesuara, so kita sebagai pengundi mestilah tetapkan siapa pengundi kita, siapa kerajaan kita yang sebenar dan siapa pentadbir yang boleh bertanggungjawab sebagai negara kita. So sekian, terima kasih lah. Okay, terima kasih kepada Aiman. Apa lagi tadi? Hamzah. Fakri. Okay, terima kasih. Okay, so daripada pembentangan tadi, kita tahulah bahawa telah berlaku pada PRU ke-14 ni, telah berlaku perubahan kerajaan buat pertama kali untuk negara Malaysia lah. Dia merupakan peristiwa bersejarah lah, sebab dia berlaku pertama kali. Dan kalau kita perhatikan dekat mana-mana negara yang mengamalkan demokrasi, terutamanya negara barat lah, perubahan kerajaan ni adalah sesuatu yang normal. Even diorang pun setiap kali 5 tahun pilihan raya memang akan berlaku perubahan kerajaan. Sebenarnya perubahan kerajaan setiap 5 tahun ni adalah sesuatu yang bagus. Sebab dia boleh mengelakkan daripada berlakunya rasuah, korupsi dan macam-macam lagi lah. Sebab diorang berlumba, setiap kali pilihan raya diorang akan berlumba, diorang tak akan berasa selesa. Dia akan berlumba setiap kali akan buat yang terbaik untuk rakyat. So diorang, kalau diorang nak rasuah pun diorang akan berfikir banyak kali lah. Sebab mungkin diorang boleh ambil rasuah, tapi 5 tahun akan datang, kalau bertukar kerajaan, diorang akan disiasat lah. So untuk melakukan perkara yang tak elok tu kira kurang untuk negara yang sering berlaku perubahan kerajaan. Okay, tapi malangnya kalau kita tengok negara kita, setelah berlaku perubahan kerajaan, telah berlaku, kalau awak tengok politik Malaysia pada hari inilah, kita dah berapa kali berubah Perdana Menteri sejak pilihan raya hari tu. Kita dah 3 kali. Kenapa boleh berlaku situ? Sebab berlakunya lompat-melompat di antara ahli parti. Okay. So pada ada pendapat korang lah. Kat sini ada yang dah pernah mengundi ke belum? Semua belum pernah Belum So mungkin akan datang ni korang adalah pilihan raya yang pertama. So korang buat pilihan yang betul lah. Ini bukan kempen politik, tapi korang berfikir sendirilah sebagai anak muda. Anak muda ni memainkan peranan yang besar lah terhadap negara. Lagi-lagi sekarang undi 18 pun akan dilaksanakan. So umur 18 tahun ke atas dah boleh mengundi.
uh, so pada pendapat korang lah, untuk ahli parti yang melompat ni, apa yang korang rasa perlu dilakukan? Adakah kerusi tersebut akan hilang ataupun diorang boleh melompat bawa kerusi sekali? Rasa hilang kot. Kerusi hilang tu maksudnya macam mana? Diorang terpaksa lepaskan jawatan diorang Ah, daripada lepaskan ahli jawatan. kerusi Betul. parlimen tu. Demi pergi ke tempat lain. Kiranya siapa yang melompat, Bagi saya dia kena kalau dia dah lompat tu dia kena lompat je, tak boleh bawa jawatan tu sekali. Jawatan tu kena bagi yang orang kekal yang mengundi tu lah. maknanya kena buat pilihan raya baru ke macam mana kat tempat kerusi yang melompat tu? Mungkin kalau kerusi tu hak milik Pakatan Rakyat, dia kena bagi orang Pakatan Rakyat juga. Tapi macam mana dia nak pilih siapa yang jadi wakil rakyat kat situ? Kena buat pilihan raya juga lah. Kalau majoriti tu kena buat pilihan raya lah. Okay, tu memang satu idea yang pernah diutarakan lah. Memang ramai yang buat bagi idea macam tu. Tapi dia sebenarnya betul dia ada kebaikan, tapi dia ada keburukannya sebab kita tahu pilihan raya ni dia memakan kos yang banyak lah. Kalau kita nak buat satu kerusi pun habis beratus ribu juga untuk satu pilihan raya kecil. Kalau pilihan raya satu negara lagi besar lah, berjuta, boleh sampai beratus juta semualah. PRU14 tadi ada kos tak berapa untuk PRU14? Berapa kos dia tadi, ada tak sebut? 14 kot. Berapa 14? Tahu. Penting. 14 juta. Kejap saya tengok. Penting lah. Okay, so sekarang kita tengok kerajaan dengan pembangkang telah bekerjasama untuk membuat satu akta lompat parti. Kita tunggulah untuk mungkin bulan 3 ni akan dibentangkan. So apa akta tersebut akan dibuatlah untuk mengurangkan, untuk mengelakkan daripada berlaku lompat-melompat ni. Sebab ialah kalau kita mengizinkan lompat-melompat ni, kalau kita tengok sekarang kita dah berubah kerajaan sebanyak 3 kali, dan bila berlaku terlalu kerap perubahan, kita memang bagus. Ubah kerajaan 5 tahun sekali memang bagus. Tapi bila terlalu kerap berubah, kita akan tengok negara ni tak stabil lah. 500 juta banyak kita akan tengok negara ni tak stabil. Sebab ialah setiap setahun atau setahun setengah berubah kerajaan. Jadi kerajaan yang ada tu dia tak sempat fokus untuk menyelesaikan masalah lah. Kalau kita tengok hari tu baru 22 bulan dah bertukar. Jadi manifesto kerajaan sebelum tu tak dapat dilaksanakan. Jadi apa yang telah dirancang untuk negara tak dapat dilaksanakan. Sama juga selepas tu kerajaan yang bertukar tu, kerajaan PN pula, dia ambil 17 bulan pula. Bila 17 bulan pun dia orang tak dapat nak buat apa dah. Lagi-lagi dalam musim pandemik COVID ni, nak selesaikan COVID, nak selesaikan ekonomi memang tak boleh dengan keadaan kerajaan yang tak stabil. Sebab apa? Sebab angkara lompat-melompat ni lah. Sebenarnya solution yang terbaik adalah pilihan raya lah untuk selesaikan masalah negara kita sekarang. Tapi sebab kita ada masalah COVID, so pilihan raya tersebut tak dapat dijalankan. Okay, so mengenai tajuk ni ada apa-apa nak tanya lagi tak? Yang akta tu nanti dia masukkan dalam perlembagaan lah. Sebenarnya nak buat akta tu, dia orang terpaksa gubal perlembagaan. Kenapa? Sebab dalam perlembagaan kita, wakil rakyat ni tak dihalang daripada untuk menukar parti. Dalam peruntukan berapa, dalam perkara berapa saya tak ingat, tapi memang dia orang tidak dilarang untuk melompat lah. Sebab tu dia orang perlu gubal perlembagaan. Untuk gubal perlembagaan ni bukan mudah. Macam saya ada ajar itu, untuk gubal perlembagaan ni kita perlukan 2/3 suara ahli wakil rakyat dari Dewan Parlimen lah. Kalau 2/3 setuju untuk tukar sesuatu perkara dalam perlembagaan tu, barulah perlembagaan tu dapat digubal. Sebab perlembagaan ni bukan mudah untuk digubal sesuka hati. Dia memerlukan 2/3 suara wakil rakyat. Kalau tak cukup seorang pun,
perlembagaan tak dapat diguban. Kalau 2/3 daripada 222 orang berapa? Kita perlukan minimum 148 orang bersetuju untuk menggubal perlembagaan. Barulah dapat diguban. Okay, ada lagi nak tanya? Tak ada, sir. Tak ada. So kalau tak ada, kita pergi ke kumpulan seterusnya. Nama saya Rusyadi Adam. Saya dan Farah Wahidah akan membentangkan pilihan raya umum Perlu yang ke-12 yang dikenali sebagai tsunami politik. Pada pilihan raya umum yang ke-12 yang berlangsung pada 8 Mac 2008 di mana Barisan Nasional BN telah gagal memperoleh 2/3 majoriti di dalam parlimen. Barisan Nasional telah kehilangan kekuasaan di beberapa buah negeri iaitu Pulau Pinang, Kedah, Selangor dan Perak. Sementara Kelantan gagal ditawan dan kekal di bawah pemerintahan PAS. Kesemua kerusi parlimen di Kuala Lumpur dirampas oleh Pakatan Pembangkang kecuali Setiawangsa berjaya dipertahankan. Politik menggunakan istilah tsunami politik untuk menggambarkan gelombang penolakan terhadap Barisan Nasional. Barisan Nasional hanya berjaya meraih kemenangan besar di Sabah, Sarawak dan Johor atas sebab rakyat di negeri terbabit masih percaya dan yakin dengan kemampuan Barisan Nasional. Ianya dilakukan kekalahan Barisan Nasional kali ini adalah yang paling teruk diikuti pilihan raya 1969 dan 1999. Pilihan raya kali ini juga melihatkan kegagalan banyak ahli politik veteran mempertahankan kerusi mereka. Antaranya termasuklah Koh Sukon, Sami Velu, Syahriza Abdul Jalil, MKVS, Zainuddin Maidin. Manakala kemenangan kerusi Parlimen Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi tidak begitu membanggakan apabila undi majoritinya berkurangan banyak berbanding dengan pilihan raya umum tahun 2004. Yang ini adalah gambar kerusi UMNO tersebut. Koh Sukon, Sami Velu, Syahriza Abdul Jalil, Maikavi, Zainuddin Maidin dan Abdullah Ahmad Badawi. Terdapat 222 kursi parlimen dan 505 kursi DUN di 12 negeri kecuali Sarawak yang perlu direbut oleh calon yang bertanding. Uh, 10,922,139 rakyat Malaysia termasuklah 2021 85 pengundi pos yang layak mengundi sebagaimana senarai akhir daftar pemilih yang diwatakkan pada 5 Februari. Pihak SPR telah mengumumkan bahawa mereka telah membuat pemeriksaan dengan polis dan Jabatan Pendaftaran bagi mengemas kini nama si mati yang berpindah dan sebagainya. Ini ialah perbezaan kemenangan BN pada 24 dan 28. Tuduhan di dalam BN. Parti komponen Barisan Nasional seperti MCA dan Gerakan mengatakan bahawa antara sebab kekalahan besar mereka berpunca daripada UMNO. Isu yang telah dibangkitkan termasuklah tindakan Hismaddin Tun Hussein yang gemar melambaikan keris dalam Perhimpunan Agong UMNO 2 tahun lalu. Yang kedua ialah Tun Dr. Mahathir dan Muklis yang mengatakan Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi bertanggungjawab ke atas kegagalan BN dalam Perlu yang ke-12 kerana kelemahan dalam kepimpinan. Ketiga ialah Perdana Menteri Abdullah bahawa
Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi tidak bersendapat dengan tuduhan mereka, sebaliknya mengatakan Mahathir yang kuat mengkritik kerajaan Barisan Nasional sejak beliau bersalah dan tindakan ahli-ahli UMNO yang mensabotaj 22 DUN dan 14 parlimen yang menyumbangkan kepada kegagalan BN. Inilah gambar Mahathir Mohamad dan Mukhlis Mahathir. Terusnya saya akan berikan Farah untuk membentangkan. Assalamualaikum. Nama saya Farah. Hari ini sebab berlakunya perubahan pola pengundian ialah beberapa faktor yang boleh dikaitkan dengan arus penolakan terhadap BN oleh pengundi dalam pilihan raya, iaitu faktor dalaman dan faktor luaran. Salah satu faktor dalaman BN yang boleh dikaitkan dengan perubahan pola pengundian ialah percaturan pemimpin pemuda UMNO yang meletakkan ramai muka-muka baru sebagai calon yang bertanding dalam PRU 12. Next. Faktor dalaman BN ini yang boleh dikaitkan dengan perkara di atas ialah ketidakpuasan hati di kalangan pemimpin UMNO yang digugurkan daripada bertanding dalam PRU 12. Kebanyakan muka-muka lama tidak puas hati disebabkan mereka tidak diajak berunding sebelum digugurkan daripada senara calon yang bakal bertanding. Kebanyakan muka yang lama ini terdiri daripada mereka yang mempunyai rekod perkhidmatan yang baik dan mempunyai penyokong yang ramai di sesebuah kawasan. Ini menyebabkan calon yang baru tidak mendapat sokongan pengundi di sesebuah kawasan yang menyokong pengundi yang telah digugurkan. Selain itu, faktor lain yang boleh dikaitkan adalah status calon lama yang dicalonkan semula, ianya kerana sebahagian mereka mempunyai masalah yang dikaitkan dengan tuduhan rasuah, jenayah dan penyalahgunaan kuasa. Ini seterusnya faktor luaran. Kegagalan BN mungkin boleh disebabkan kekurangan keberkesanan, pelaksanaan dan perancangan atas usaha pembaharuan dan pembangunan dalam pengurangan kadar jenayah, kenaikan harga barangan dan usaha meningkatkan peluang pekerjaan. Pada sepanjang tahun 2007, terdapat beberapa kes yang melibatkan kenaikan kadar tol, harga barangan, punya peningkatan kadar jenayah yang serius seperti pembunuhan dan rompakan, aduan rasuah, tuntutan kenaikan gaji pekerja akibat kenaikan kos hari hidup, tuntutan pelajar-pelajar universiti dan penyalahgunaan kuasa. Ekonomi. Selepas pilihan raya umum yang ke-12 pada 10 Mac, saham di FTSE Bursa Malaysia KLCI telah jatuh dan perdagangan dihentikan setelah nilai saham terjunam melepasi had 10%. Bagi mengelakkan panik, antara syarikat yang terjejas adalah syarikat yang berkaitan dengan kerajaan seperti Bumi Putra Komersi Holding Berhad, Malaysia Research UEM World Berhad dan Slam Darby adalah yang terjejas. Pada hari yang sama juga, nilai ringgit telah jatuh lebih dari 1%. Sebagai kesimpulan, dapat dirumuskan bahawa kemerosotan pencapaian BN yang diperoleh oleh UMNO dalam PRU ke-12 akibat penolakan terhadap Barisan Nasional dianggap sebagai tsunami politik Melayu. Terdapat beberapa faktor dalaman dan luaran yang boleh dikaitkan dengan arus penolakan tersebut. Bagaimanapun, kesan yang ditinggalkan adalah sangat ketara ke atas orang Melayu sebagai penduduk majoriti negara ini yang masih ketinggalan dalam pelbagai bidang. Situasi yang berlaku ini dapat diperbaharui agar orang Melayu tidak kehilangan kuasa ke atas tanah Melayu sendiri. Yang ni link YouTube, kita akan tunjukkan sikit. Dah. Okay, terima kasih kepada Rushaidi dengan Farah. So, kalau kita tengok tadi, dia mengenai tsunami PRU 12. PRU 13 ada yang pilih ni. So, kalau kita tengok PRU 12 ni, kerajaan BN lah, dia kehilangan banyak kerusi di negeri. Sebab tu dia dipanggil tsunami. Sebab untuk pertama kalinya kerajaan Barisan Nasional hilang 2/3 kerusi di parlimen dan
mereka kehilangan 5 buah negeri. Ya, sebab itulah dipanggil tsunami politik. Okey, kalau kita tengok PRU ke-13 pula, okey, Malaysia ni dia mengamalkan sistem demokrasi pilihan raya first past the post. Ya, first past the post tu maksud dia adalah siapa yang dapat bilangan kerusi yang melebihi daripada 110, dia akan menjadi kerajaan lah. Dia tak kira berapa bilangan undian kiranya. Kalau kita tengok PRU 13, bilangan rakyat yang mengundi pakatan melebihi daripada 50%. Ya. Maknanya Malaysia mengamalkan first past the post. Ya, walaupun tak dapat undi majoriti, tapi dia dapat kursi banyak, dia akan menjadi kerajaan.